you punya penilaian lah. Okay. Sebab ia juga melibatkan, sebab tu saya minta terima kasih Aisyah sebab ada bagi minit mesyuarat dan juga rekod yang awak dan tim mesyuarat kan, meeting. Okey, itu salah satu daripada ataupun antara elemen untuk pemakahan lah. Okey, sebab kita akan tengok pemakahan awak daripada sebelum, semasa berlaku dan juga selepas program. Okey, selepas awak buat pengurusan projek, okey, dengan pidato. Okey. Okey, jadi untuk pertamanya kita pergi kepada pembentangan untuk poster. Okey, untuk poster Okey, siapa nak ni dulu? Nak present dulu? Saya nak present dulu boleh, Doktor? Boleh nak Azhar. Okey. 5 orang ni kan kelas ni kan. Okey, menarik lah. Jadi insyaAllah setakat ni semua A lagi. Okey, jangan risau. Wow, dia kan? Minggu ke-6 dah ada A lagi. Okey, ada peluang lagi. A, okey. Minggu ke-6 ni A lagi, semua masih lagi konsisten untuk dapat A lagi. Okey, teruskan Sharifah. Doktor, saya share screen. Sekejap ya, loading. Sekejap. Sekejap Doktor, internet saya slow. Saya present dulu pun tak apa, Doktor. Boleh juga sebab tengah loading. Sorry. Sekejap Okey, nampak ke? Okey, ini poster yang saya buat. Dekat dalam poster ni saya sertakan tajuk poster. Lepas tu terbuka kepada semua pelajar UMT. Tema kepada kita ni, tema pertandingan norma baharu pasca COVID-19. Okey, tarikh pertandingan ni kita akan adakan pada 29 Disember 2021 pada hari Rabu pukul 2 petang hingga 4.30 petang secara atas talian dalam Cisco Webex. Okey, lepas tu saya sertakan hadiah pertandingan dengan sedikit macam take note lah kepada peserta untuk peserta hantar lebih awal lagi video pidato tersebut. Selewat-lewatnya pada 23 hari bulan 12 2021. Tu je lah. Tak dengar, Doktor?
Okey, sorry saya mute. Okey, yang boleh dihubungi tu siapa tu? Ya? Yang boleh dihubungi. Maksudnya kalau dia nak masuk tu dia akan berhubung dengan siapa tu? Oh, yang Ada tu dua. Anim dengan Okey, Azira. dengan Azira. Okey. Okey. Okey, tema berkaitan dengan norma baru pasca COVID-19. Dia Ya. terbuka kepada semua pelajar UMT. Okey. Okey, dari segi warna tu okey ke, sesuai ke nak buat dari sudut warna tu, sebab poster ni dia cuba untuk menarik peserta ataupun penonton untuk hadir sekali. Jadi apa yang perlu ada dalam ni, dari segi warna tu macam mana? Memang sesuai tak warna tu? Kenapa memilih warna macam tak terang-terang, okey, background tu kan? Okey, kenapa? Bagi saya untuk menarik minat lah. Menarik minat. Ha. Okey, untuk menarik minat Okey. Sebab dari segi warna yang belakang tu tak berapa nak terang kan. Okey, tapi tak apa. Maksudnya dari segi perkataan pun, dari segi warna perkataan pertandingan pidato 2021 tu macam agak tenggelam dia tak nampak menonjol. Kurang jelas. Dia kurang jelas. Okey, dari segi apa yang perlu ada kat sini, apa lagi yang kalau rakan-rakan rasa apa yang perlu ada lagi dalam poster ni? Okey, ada beberapa perkara yang saya rasa perlu dinyatakan kat sini. Rakan-rakan lain rasa apa yang perlu ada untuk ditambah baik. Okey, sebab nanti Aisyah sebagai ketua akan bincang balik dengan kawan-kawan untuk kemukakan satu poster yang memang last lah, maksudnya dah untuk kita bagi ataupun iklankan pada orang ramai. Okey. Ada tak komen daripada kawan-kawan? Syarifah nak komen ke? Nur Azhar punya tak apa, it's okay. Mungkin kena tambah citra disediakan. Okey, citra disediakan. Okey, citra disediakan. Okey, itu pertama citra disediakan. Okey, 2 PM tu okey, 29 Disember. Okey, secara atas talian. Okey, tema dia norma. Okey, norma. Okey, daripada tema ni akan keluar ada isu-isunya ataupun pemilihan-pemilihan yang akan maksud Aisyah akan listkan lah apakah isu-isunya dan diberi pada peserta. Ataupun memang tema ni saja. Tapi ada isu dia. Tapi peserta masuk dulu. Peserta pertama akan dapat isu pertama dan seterusnya lah. Okey, untuk peserta untuk peserta. Okey, saya syorkan untuk you akan buat satu sesi cabutan apa tajuk. Okey, cabutan tajuk. Okey, jadi cabutan tajuk. Okey, contohnya akan buat bila nak buat sebelum 29 tu. Okey, contohnya 2 minggu lagi nak buat, dia dah dapat peserta. Okey, peserta dah dapat semua. Okey, dan you akan buat satu sesi untuk cabutan cabutan isu berdasarkan tema. Okey, itu yang biasa kita buat dulu masa di kelas saya. Okey, kita lebih kepada contohnya bila dia datang tu barulah dia tahu apa tajuk dia. Tapi dia kena pilih daripada bekas dan dia akan pilih nama berapa dan dia akan perlu baca dan apakah tajuk ni. Okey, jadi untuk kali ni sebab melibatkan online, okey, kita juga nak tengok dari segi proses macam mana. Okey, dari segi contohnya boleh tak kita buat sebelum pertandingan mereka dah buat cabutan dah. Okey, sebab ini first time tau. You walaupun 5 orang, mungkin menarik lah 5 orang ni. Jadi you antara kumpulan yang pertama okey, pioneer untuk program pidato secara online. Okey, ini menariknya. Kalau dulu duduk di bawah library. Siapa tahu library kan? Kita duduk bawah library, okey, duduk di tangga library yang besar tu, okey, you present, you berpidato macam tu. Tapi ini kali pertama dan you antara anda semua adalah individu kumpulan yang pioneer, okey, pertama untuk mengadakan pertandingan pidato untuk kelas ni. Okey, saya rasa di UMT pun setakat ni saya rasa ada ke pertandingan pidato dalam yang dibuat di peringkat universiti dalam online? Adakah? Dapat tahu tak Aisyah? Saya rasa ada doktor, kelab pidato sendiri.
Bila dia buat? Tak pasti. Saya pun tak Okey, pasti. tak pasti. Tak pasti. Okey. Saya rasa dah kelab pidato tu mungkin juga Aisyah the team nak minta salah seorang daripada mereka untuk menjadi hakim. Okey, menjadi hakim. Okey, sebab dalam tu pengurusi dia, saya rasa pengurusi dia masih lagi orang yang masuk kelas ni dulu, perempuan. Itu perempuan. Okey, kalau benar lah. Ada nama-nama apa saya lupa dah. Okey. Jadi apa mungkin you rasa nak salah seorang daripada hakim, dia ada sepatutnya 3 orang hakim. Jadi tak boleh ada 2. Kalau 2 ni dia, kalau dua-dua tu lain beza macam mana you nak ni kan. Okey, sebab tu kena ada 3 orang. Okey, untuk sistem kehakiman, penilaian kehakiman perlu ada at least paling kurang 3 orang. Okey, 3 orang. Okey, 3 orang. Kalau ada 2 tak boleh. 2 dia genap. Dia satu perkara tu mestilah ada ganjil. Jadi maksudnya daripada ganjil tu dia akan nampak mana yang mendominasi peserta yang layak tu untuk tempat pertama, kedua dan tiga. Okey, yang macam Syaifah beritahu tadi, okey, nanti masukkan Syaifah buat tadi? Citra kan? Citra. Okey. Kat sini juga tak ada okey, penyertaan juga citra tu juga diberi kepada penonton ni. Kepada penonton. Mana maksudnya kelas awak ni saya rasa kalau lah mungkin dijangka ramai lah kot kan. Walaupun dia sebagai penonton dia juga akan dapat citra. Okey. Okey. Okey, dari segi mudah nak berhubung, akan ada WhatsApp. Okey, cuma satu lagi peserta perlu menghantar video lebih awal tu, jangan sebut lebih awal tu. Okey, jangan sebut. Nanti tak mention, patutnya mention terus tarikh. Okay, tarikhnya okey, peserta perlu menghantar video pidato selawatnya pada 23. Okey, terus jangan maklum lebih awal, tidak perlu. Dia tak perlu sebab dalam poster ni dia biar simple, okey, tapi apa yang awak masukkan tu dia boleh menarik orang lain dan mudah orang untuk memahami. Okey, jangan terlalu banyak, ada setengah orang dia buat banyak. Itu banyak sangat apa dia punya perkataan-perkataan atau apa dia nak masukkan semua, itu tak berapa nak ni lah. Okay, sebab kita ni manusia ni suka tengok benda yang simple, simple terus kita faham. Okey. Ni pun dah cantik. Okey, cuma ada beberapa perkara yang perlu masukkan. Okey, satu lagi ada pertandingan tu, Johan tempat kedua dan tempat ketiga tu, boleh tak jangan maklum, jangan mention 160-40 tu. Okey. Cuba adjust balik. Okey, ada pertandingan akan berlangsung ni tempat pertama Johan, tempat kedua dan ketiga. Okey, yang diberi dalam konteks dalam bentuk duit. Macam tu. Okey, tak perlu mention 100-800. Sebab apa? Sebab nanti proposal awak semua tu saya akan bila dah proposal awak dah insya-Allah minggu ni clear. Okey, minggu ni clear. Jadi minggu depan dah boleh keluarkan poster tu. Okey, setakat ni jangan mention lagi 180 dan juga 40 kan. Jangan mention lagi. Okey lah. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, Tahniah. Okey, nanti saya akan buat satu file dalam e-pembelajaran, e-auction untuk you masukkan you punya poster tu. Okey, saya akan bagi link. Okey, terima kasih Aisyah. Okey, Tahniah. Okey, Nur Azah. Okey, kejap doktor. Boleh nampak ke? Tak share lagi. Tak ada. Tak share lagi. Sekejap Hakimi ada tu, Hakimi? Ada doktor. Ada? Okey, Hakimi ada kat mana tu? Kat rumah Rumah. Rumah. Okey. Okey. Boleh nampak ke? Baiklah, ni adalah poster pidato saya. Saya menggunakan warna-warna ni untuk tarik minat pelajar dan juga setiap warna ni bawa maksud dia sebab warna ni warna daripada warna jalur gemilang which is merah, kuning, putih, biru dan ada juga kena-mengena dengan pidato. Kalau merah tu macam keberanian, so dalam berpidato kita kena ada keberanian dan macam biru tu pula perpaduan
So dalam pidato tu kita nak menyampaikan sesuatu mesej tu dengan niat supaya kita boleh memperkuatkan perpaduan antara satu sama lain. Okay. Lepas tu ni adalah cara-cara untuk menyertai yang belah bawah ni. Ni adalah QR code untuk pendaftaran, tapi ni QR code gambar saja, belum lagi QR code. Jadi kalau tak keluar lagi link pendaftaran tu, saya letak untuk ilustrasi, saya letak gambar orang sedang berpidato ataupun sedang menyampaikan ucapan sebagai background. Dan ni sila hubungi tengah supaya orang nampak kita dapat duit, dapat citra dan dapat CJ. Tapi ni pendapat saya lah. Saya rasa untuk poster untuk ajak penonton pula tengok nanti, mungkin kena buat poster yang lain tapi template yang sama. Kiranya tak perlu dah ada cara-cara menyertai ni, tak perlu dah ada tarikh pendaftaran, cuma ada tarikh pertandingan di jalan, link pendaftaran dan juga tulis citra komunikasi disediakan. Dan saya rasa poster tu akan disebarkan masa nak dekat pertandingan tu nanti, dalam seminggu sebelum pertandingan tu. Macam tu. Untuk penonton. Ya, untuk penonton. Tapi guna yang template yang sama lah, cuma ubah-ubah sikit je. Okey. Okey, tu sahaja daripada saya. Okey. Terima kasih Nur Azhar. Okey, jadi maksudnya you akan ada satu untuk peserta. Okey, yang kedua untuk penonton. Ya, penonton. Tapi menggunakan background yang sama. Ya. Okey. Okey, pandangan kawan-kawan macam mana? Azira, Hakimi, Jiha dan Aisyah. Ada pandangan? Tak ada pandangan kan? Pada pendapat saya lah, kalau yang poster Anim punya ni, Azhar, lebih macam simple, dengan lebih nampak terus lah apa yang kita dapat, macam tu. Okey, maksudnya simple. Okey, jadi dia dah masuk, dah bagi dah bagi mention yang memfokus kepada hadiah wang tunai, citra komunikasi dan ECG untuk tarik lah. Okey, untuk tarik. Okey. Cuma komen saya ialah kenapa sebarang pertanyaan tu dia letak di situ. Sepatutnya dia letak di bawah kan. Okey, kita letak kat bawah. Dan satu lagi, cara-cara untuk menyertai itu kalau boleh simplekan. Okey, daftar dan sertai grup Telegram disediakan. Maksudnya bila dia scan yang pendaftaran percuma tu, dia akan direct terus masuk Telegram macam tu. Okey. Okey, rakam video anda berpidato berdurasi 6-7 minit. Okey. Mana video anda dan link yang diberikan dalam grup Telegram. Video akan dipaparkan oleh ada peserta ketika majlis berlangsung. Okey. Yang ni kalau boleh cara-cara untuk menyertai ni, okey, cuba adjust sikit ayat tu, okey. Cuma kecilkan lagi. Okey, kecilkan cara-cara untuk menyertai itu biasa dia kena kecilkan. Okey, dia terlalu nampak besar kan? Nampak besar. Okey, dia nampak besar. Okey, kalau boleh norma tu. Tema norma baru pasca COVID tu bagi besar. Okey, bagi clearkan lagi. Bagi clearkan lagi. Okey, cuma menariklah bila dah ada pendaftaran QR code. Maksudnya itulah you all semua ni memang generasi X, Y ke Z ni. Z lah no. Macam saya X lah. Okey, sebab dulu saya ada filem X-Ray Azira. Sebab tu saya kata saya ni orang generasi Gen Z. Okey, jadi menarik. Okey, menarik. Maksudnya ada elemen tu. Okey, ada elemen tu. Okey, menarik. Nanti kalau untuk final nanti Wak Anor, Aisyah, Azira, Najiha dan Hakimi dan juga Azhar, cuba masukkan QR code tu.
Okey, itu menarik tu. Okey, itu menarik. Okey. Okay, jadi maksudnya pada QR code tu dia akan tahu lebih lanjut berkaitan dengan apa nama pertandingan tu lah. Okey, pertandingan tu kan. Okey, kalau pendaftaran cuma tu mungkin saya rasa ada juga akan ada kita panggil apa tentative program yang akan dipresent oleh Aisyah nanti kan. Okey, tentative program tu boleh ada. Maksudnya akan ada satu bila QR code tu ada macam website ke apa kan. Okey. Menarik. Okey. Okey, maksudnya tak mention hadiah wang tunai, nampak tak? Okey, citra komunikasi okey tak mention sama ada satu apa kan, tak, kita tak dimaklumkan. Okey, melainkan kalau lah saya dah finalize dengan Pepal nanti ke bawah ni, kalau awak rasa nak letak, awak boleh letak. Tapi itu pun saya finalize dulu dengan pihak Pepal. Okey. Okey, cuma cara minta itu nanti kecilkan lagi. Okey. Okey, boleh. Okey, terima kasih pada Nur Azhar. Itu antara komen lah, komen saya. Okey, dan juga ada yang komen dekat kawan ni kan. Okey, anggaplah sebagai komen tu dia macam nak bagi kita supaya nanti bila you mengurus, nanti bila pidato nanti wah amal. Kan? Tiba-tiba 100 orang kan. Saya rasa kalau Google Meet ni Webex lebih kurang 100 orang je kan yang boleh nanti kan. Betul? Kan, setahu saya kan. Azira kan, setahu 100 orang je. Okey, tak apa. It's okay. Tak masalah. Okey. Seterusnya siapa lagi yang ketiga untuk present? Azira ke Najah ataupun Hakimi? Hakimi tak boleh buka ke video tu? First time saya tengok Hakimi ni. Okey, kalau line okey lah. Okey, line okey. Dah buka dah tadi tu. Okey. Hakimi. Ini orangnya Aisyah. Okey, siapa nak present? Hakimi ke ataupun siapa? Mana? Apa ni malu lagi? Group dah lah sikit. Malu apanya? Tak close lagi Apa Hakimi ni? Saya present dah saya. Present. Hakimi. Nampak tak Doktor? Okey, nampak. Tandingan pengucapan awal pidato UMT. Ini adalah saya punya poster. So saya gunakan warna biru dan kuning serta putih untuk nampakkan lagi, kira kalau pakai biru, kuning dengan putih ni saya rasa combination yang paling perfect sebab boleh tarik, kira warna dia cerah. Okey. So poster ni saya rasa harus dibaiki sebab saya tengok Aisyah dan Ania punya ada penambahan daripada segi cara untuk mencetai QR code dengan ada sebarang pertanyaan tu. Okey. Boleh teruskan. Saya rasa tu kekurangan poster saya. Tak apa. So saya buat masa tu pukul 2 sampai 4:30. Tempat atas talian menggunakan grafik sikit. Lepas tu untuk pada minggu ke-7 tu saya pakai grafik untuk handphone sebab kita pakai atas talian kan. So itu saja. Saya rasa boleh kot. Okey, jadi kita akan buat tarikh hantar. Hantar ni hantar video lah masuk Hakimi kan? Tarikh hantar tu hantar video. Okey, untuk tarikh hantar tu saya rasa tak perlu minggu ke-7 sehingga minggu ke-10 kan? Kita letakkan maksudnya tarikh berapa bulan itu paling last dia kena hantar. Maksudnya dia perlu dihantar pada sebelum ini. Tak perlu sehingga tak perlu. Tak perlu ada tempoh. Baik. Sebab biasanya peserta ni bila dia dah rasa nak bertanding tu maksudnya dia dah ada inisiatif dah. Maksudnya apa-apa pun dia akan baik. Kuat tu dengan apa Hakimi duduk kat ni. Tak apa. Okey. Itu biasa tu. Biasa. Ini
Ini masih baiklah. Kalau dulu kelas-kelas saya ada yang ketuk dinding lah kan. Bunyi apa nama, ayam lah apalah, itu biasa. Tapi itu memeriahkan online, sebab tu saya kata menarik Google Meet online ni. Okey, sebab apa? Sebab kita dalam falsafah, kalau ambil falsafah, ini saya pergi sedikit kata falsafah. Bila kita berkait dengan falsafah, sebenarnya kita berfalsafah ataupun berasaskan kepada alam. Okey, kerana alam. Okey, cuba tengok cerita, contoh kalau saya ada makluman kelas berkaitan dengan Laskar Pelangi. Okey, macam mana dia seorang anak apa nama dia punya pelakon tu tanya, okey, macam mana nak belajar? Dia kata belajar dengan alam. Okey, sebab tu saya kata tak apa, it's okay. Kalau berada kat tepi laut pun okey. Nanti saya akan bawa lah kita design di laut kan. Okey. Boleh Doktor. Okey, satu lagi, kenapa cuba ataupun mungkin kita boleh ambil warna tu daripada warna tema UMT sendiri. Biru. Tak, sebab nak menunjukkan bahawa kita ni berasaskan juga, kita tak lari daripada tema UMT. UMT warna apa? Warna purple, warna apa lagi? Merah kan? Merah, putih dengan kuning. Kuning. Okey, itu antara tema-tema yang ataupun warna-warna yang boleh kita jadikan untuk poster, okay, supaya menarik minat lah. Okey, satu lagi, tempat atas talian tu jangan maklum terus, jangan maklum tempat atas talian. Jangan. Okey, guna perkataan lain. Okey, maksud tempat atas talian macam satu perkataan yang ingat minat, tapi kalau boleh terus menerusi ataupun platform online. Okey, macam tu. Okey. Sasaran peserta terbuka untuk pelajar UMT. Okey, cuba bincang dengan kawan. Okey. Dari segi awak guna ikon tu, ikon masa tu awak guna ikon apa tu? Ikon masa saya guna ni Doktor, saya pakai ikon apa tu, flight Doktor. Sebab ni, sebab apa? Sebab ada flight accident dekat ni, dekat ketua. Sebab dia ni sebab masa bergerak. Okey, sebab semalam pun kita ada tragedi apa nama, kita punya jet tujuan apa nama, terhempas. Okey, jadi kita sambil kita dah ni kita sedekah Al-Fatihah. Okey, jadi ikon-ikon tu kena ambil kira juga Kimi Boleh. Okey. Kalaulah bila dia buat perbincangan bersama Aisyah sebagai ketua dan rakan-rakan yang lain, okey, kalau rasa ada, maksudnya perlu ada ikon-ikon. Okey, ikon-ikon tu jadi maksud ikon tu macam mana? Okey, apa perlu bentuk ikon? Okey. Okey, penonton yang lupa. Okey. Cuma ada juga syarat dia, tapi janganlah panjang sangat syarat tu. Okey, perlu ada juga syarat yang simple. Okey, dan kalau ada QR code, okey, terus QR code jadi orang pun akan masuk. Okey. Okey, sesi yang tu je. Okey, terima kasih Hakimi. Okey. Sama-sama Doktor. Okey, nanti masukkan dalam, saya akan sediakan link untuk dimasukkan dalam penonton nanti. Okey, terima kasih Hakimi. Okey, siapa lagi? Okey, Najihah ataupun Azira? Saya Doktor. Ya, okey Najihah, silakan. Jangan. Adik jangan. Adik nak present sekali tu. Bawa letak adik kat depan tu. Biar duduk kat paku Azira, Najihah. Gitu. Okey, ini menarik tu. Bagi adik duduk kat depan tu. Jangan risau. Itulah. Apa khabar? Dia nak join ke? Sila join. Okey, online ni menarik. Ajak mak ayah sekali duduk sebelah tu Syarifah. Kosong je kan. Kiri kanan tu kan. Ingat pembelajaran adalah lifelong learning Okay, pembelajaran sepanjang hayat. Okey. Jadi umur berapa sekalipun dia tetap ada peluang untuk belajar. Okey. Boleh nampak tak? Ke tak nampak apa-apa? Najihah nampak, tapi saya nampak je kan, tapi kita orang nampak Najihah tapi tak nampak poster Najihah. Tak apa dah. Boleh nampak tak? 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 Boleh
Belum. Belum. Share? Kau Tak dah share kan? boleh belah. Okay. Sekarang boleh nampak tak? Siapa nampak siapa? Kalau tak nampak pendek umur tu. Tak ada lagi Memang, kata. memang tak ada lagi. Ataupun kalau Najah ada problem, mungkin boleh bagi kat saya ataupun rakan untuk pancarkan. Dia risau. Ataupun nak masuk dalam grup, nanti saya akan buka. Saya buka, nanti Najah terangkan. Okey dah. Saya boleh tu. Presentation. Nampak tak? Belum lagi. Tapi ada presentation tu. Tapi tak ada poster tak ada. Kalau Najah tak dapat, nanti Najah WhatsApp saya tak apa. WhatsApp saya, sampai kat saya, okey. Jadi saya terus buka untuk Najah. Dan kita bagi pada Azira dulu, tak apa. Ataupun try Najah tutup video Najah. Takut dia double kan. Dapat. Tak bergerak dah tu Najah tu. Okey, tak apa Najah. Nanti bagi pada saya, WhatsApp saya nanti saya pancarkan. Okey, jadi kita bagi laluan pada Azira. Boleh Azira? Saya rasa saya pun problem je Kalau ada problem tak, bagi pada dalam WhatsApp group. Okey, nanti saya pancarkan. Saya WhatsApp lah doktor. Boleh. WhatsApp dalam group ataupun bagi pada saya, WhatsApp kat saya, nanti saya pancarkan. Ini risau. Okey, biasa saya faham. Inilah apabila kita punya menggunakan ni lah. Okey. Kita sebenarnya dah bersedia tapi kemudahan kita tak bersedia. Maksud saya lain kat kampung kita tak bersedia. Sebenarnya pelajar-pelajar ataupun Gen Z ni dah bersedia dah. Okey. Jangan kata apa nama, kalau orang kata, orang luar kata sekarang kita tak bersedia, sebenarnya kita dah bersedia. Cuma pihak yang menyediakan kemudahan tu tak bersedia. Itu. Okey. WhatsApp je kat saya. Aisyah, lepas ni Aisyah akan masih lagi akan buat meeting kan lepas ni kan. Okey, jadi setiap meeting tu Aisyah rekod Okey, kalau perlukan contohnya perlukan on the spot, maksud selepas kelas 3.30 ataupun pukul berapa perlu untuk gunakan platform saya, okey, boleh guna. Sebab dia terus direct record kan. Dia terus direct record ataupun saya akan buat link lain, okey, yang akan record dalam tu. Saya akan tekan record lah, tapi saya takkan kacau lah. Saya takkan ada. Okay.
Cik Azira, Najah, WhatsApp Okey, sebelum WhatsApp. Okey. Sebelum kita tunggu untuk Azira dan juga Najihah untuk WhatsApp. Okey, WhatsApp. Jadi kita boleh kita teruskan dengan pembentangan untuk Aisyah dulu. Pembentangan berkaitan dengan proposal. Okey, siapa? Aisyah dan juga Azhar. Ya, okey, teruskan. Tak apa, sebelum Azira dengan Najah selesaikan dia punya poster, hantar melalui grup WhatsApp. Tadi kita teruskan dengan Aisyah dan dulu dengan Azhar ni. Boleh nampak ke doktor? Belum. Okey. Dah. Okey, dah nampak dah. Sekejap Okey, dah nampak dah. Okey. Saya start ya? Boleh. Baiklah, Assalamualaikum Oh, warahmatullahi jadi wabarakatuh. Okey, teruskan. Kami akan membentangkan tentang proposal pertandingan pidato pada hari ini. Baiklah, pertama sekali, ni adalah ahli kumpulan atau pelajar pidato tiga orang. Dan ini adalah tema untuk pertandingan pidato kami, iaitu norma baharu pasca COVID-19. Okey. Untuk pengenalan, pertama sekali maksud pidato adalah sejenis penyampaian mesej secara lisan yang mengandungi idea, konsep, menghuraikan dan merumuskan secara berkesan. Jadi untuk menyampaikan pidato ni kita ada beberapa cara untuk menarik minat audiens dan mempengaruhi audiens itu sendiri dengan cara bersahaja dalam bentuk nasihat, peringatan, penegasan, sindiran dan selingan kecindan yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens. Jadi kenapa pidato ini penting? Sebab pada era globalisasi kini kita dapati bahawa pencapaian akademik yang tinggi sahaja tidak cukup untuk seorang pelajar, kerana seorang pelajar itu juga perlu mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Sebagai contoh, mampu menyampaikan mesej secara berkesan, iaitu boleh dipelajari melalui pertandingan pidato. Jadi pertandingan pidato ini merupakan aktiviti tugasan di bawah pengelolaan khusus pidato CCK 3012 dan diharapkan dapat dijadikan dengan lancar dan baik. Jadi ini adalah 10 isu yang kami dapat simpulkan daripada tema kami, iaitu tema norma baharu pasca COVID-19. Isu-isunya adalah seperti yang berikut, iaitu isu 1, komuniti, institusi pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja, fasiliti kesihatan, rekreasi, hubungan sosial, pusat komersial seperti pusat beli belah, keluarga dan juga negara. Jadi pertama sekali, nama aktiviti ini ialah Pertandingan Pidato Umum UMT. Objektif kami untuk menjayakan aktiviti ini ialah untuk membina keyakinan pelajar dalam berkomunikasi dan berfikiran secara kritis. Yang kedua, untuk meningkatkan pengurusan penganjuran pertandingan pidato, iaitu bagi kami pelajar sendiri. Dan yang ketiga, untuk mencukir bakat-bakat baharu pemidato dalam kalangan pelajar UMT. Jadi justifikasi ataupun sebab-sebab kenapa kami ingin mengadakan program pertandingan ini, iaitu pertama sekali untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada semua pelajar tentang aspek pidato secara menyeluruh. Dan pendedahan ini dapat diberikan dengan cara pelajar menyertai pertandingan pidato ataupun pelajar menjadi penonton yang menonton majlis pertandingan pidato kami. Yang kedua, untuk memupuk semangat kerjasama dan berdikari serta meningkatkan motivasi dan keyakinan diri setiap peserta. Semangat kerjasama dapat dipupuk apabila kami bekerjasama bersama-sama dalam menjayakan program ini
Dan yang ketiga pula, untuk menggalakkan integrasi nasional, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. Yang ini semestinya dalam berpidato nanti kemungkinan peserta yang menyertai pertandingan ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Jadi dengan adanya pertandingan ini dianjurkan kita dapat memahami budaya dan kepercayaan lain serta menghormati pegangan dan pandangan masing-masing. Yang keempat pula, untuk membentuk mahasiswa yang bersyukur dan berwibawa dan berketerampilan juga bijak dalam menyuarakan pendapat. Kerana kami ingin menghasilkan mahasiswa yang mampu menyampaikan mesej mereka dalam berketerampilan dan juga bijak dan berkesan. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Aisyah. Okey, untuk tarikh cadangan, kami bercadang untuk membuka pendaftaran pada minggu ke-7 iaitu pada 21 hari bulan 11 2021. Okey, tarikh tutup pendaftaran, kami akan tutup pendaftaran tersebut pada minggu ke-7 21 hari bulan hingga minggu ke-10. Pendaftaran tu dibuka pada minggu ke-7 sehingga minggu ke-10 kami akan tutup pada 23 hari bulan 23 hari bulan 12. Okey. Tarikh hantar video tersebut, video peserta hendaklah hantar pada minggu ke-7 sehingga minggu ke-10. Okey, tarikh tutup pada minggu ke-10 23 hari bulan 12 2021. Okey, majlis pertandingan akhir akan dilangsungkan pada Rabu 29 hari bulan 12 2021. Okey, pertandingan tersebut akan berjalan pada pukul 2 petang sehingga 4.30 petang. Tempat secara atas talian. Okey, sasaran peserta kami sasarkan pelajar UMT seramai 12 orang peserta. Okey, peralatan yang diperlukan tiada. Okey, koordinator program dan urus setia. Koordinator kami letak nama doktor. Okey, pengarah program saya, Wan Aisyah. Setiausaha Muhammad Hakimi. Ketua publicity Sharifana Azhar. Ketua teknikal Azira. Ketua tugas khas Nur Najihah. Okey, tentatif program adalah seperti yang dilampirkan. Anggaran pembelajaran juga kami lampirkan di bawah. Okey, penutup kesimpulan daripada program ini, pidato ni adalah satu harta yang wajib dijaga agar tidak ditelan zaman. Okey, dengan adanya subjek pidato ini, pada setiap peringkat pendidikan, ilmu pidato ini akan berkembang daripada zaman ke zaman. Okey, dalam pada pertandingan ini, pelbagai pihak sepatutnya mempertingkatkan lagi ilmu pidato ni agar dapat dikekalkan. Okey, pidato ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri. Akhir sekali, pertandingan pidato ini sewajarnya dan harus dianjurkan bagi memupuk rasa cinta terhadap ilmu pidato yang berharga ini. Okey, boleh tunjuk lampiran. Okey, ini anggaran pembelanjaan kami. Kami akan buat hadiah Johan. Kami akan bagi hadiah RM100, naik Johan RM60, tempat ketiga RM40. Ini adalah anggaran pembelanjaan sajalah, sebanyak RM200. Okey, untuk tentatif program atau cara pertandingan, pada masa 2 petang kami akan buat program ketibaan para peserta dengan panel hakim. Seterusnya 2.15 petang, ucapan alwan oleh pengerusi majlis iaitu Najihah dan bacaan doa oleh Hakimi. Ucapan penyelaras program khusus pidato Encik Mazlan bin Abed.
Seterusnya tayangan video penyertaan peserta. Penilaian juri hakim akan berlangsung pada 3.50 petang. Seterusnya ulasan daripada ketua hakim. Pada pukul 4.10 petang kami akan mengumumkan keputusan pemenang. Seterusnya sesi bergambar, ucapan penutup daripada pengurusi majlis dan link kehadiran dan QR code akan dipaparkan. Majlis bersurai. Itu saja daripada kami. Okey. Menarik. Okey, menarik. Cuma yang ni tiap-tiap atas cara pertandingan ni jangan mention impromptu tu Okey, impromptu ni dia ada cara dia. Impromptu dia ada cara dia. Okey, impromptu tu bagi delete Okey, jangan ada impromptu. Okey. Okey, Masa Aisyah dan Sharifah dan tim lah. Okey, bagus awak punya objektif. Cuba tengok objektif tadi. Azhar. Okey. Nampak tak macam mana awak create satu objektif yang bagi saya agak baik, memang baiklah. Okey, pertama nak bina dengan pelajar dalam berkomunikasi. Okey, itu pertama, itu semua umum. Okey. Yang kedua ialah meningkatkan pengusaha pengajar, itu khusus untuk you. Tapi sebenarnya yang ketiga, you nak menunjukkan bakat pemidato dalam kalangan pelajar you, UMT. Maksudnya khusus ini, kelas ini, penganjuran program ini, kepidato ini bukan untuk kita saja. Tapi kita juga memberi impak kepada UMT untuk menghasilkan pemidato yang hebat. Okey, nampak tak? Okey, jadi bagus. Okey, punya objektif bagus. Okey, justifikasi pun clear. Okey. Okey. Berapa orang peserta? 12 peserta plan awak? 12 peserta. Okey. You target penonton berapa penonton? Target penonton. Penonton dalam 100. 100. Okey, tak apa. Sebab cukupkan Webex tu. Webex. Okey, kalau 100. Okey, nanti saya akan bagi juga nanti pada you sebab bila buat pertandingan pidato ni kita perlu juga ada networking di luar. Maksud saya adalah orang yang boleh bantu awak untuk supaya organize lagi. Okey, itu salah satu inisiatif yang saya akan kira. Sebenarnya bila masuk pidato ni bukan hanya dengan saya saja communicate, tapi you juga berkomunikasi dengan pihak luar yang pernah ada pengalaman dalam menganjurkan pidato. Termasuklah Encik Hafiz nanti yang akan yang akan jemputan dalam kelas nanti. Dia adalah penganjur ataupun memang dah beberapa kali dah buat pidato secara online. Okey, di situ juga mungkin boleh komunikasi dengan dia nanti. Okey, tahniah semua. Okey, tahniah. Okey, saya nampak clear. Nanti minta Aisyah nanti WhatsApp kat saya direct terus pidato ni. Okey, direct terus pidato ni. Satu WhatsApp saya, nanti saya akan buka link untuk you masukkan you punya draft ni. Dan itu saya akan bawa ni, saya akan bawa pada pepa nanti. Okey, terima kasih pada ni. Okey, saya nampak clear lah. Okey, saya nampak clear. Okey, satu lagi. Isu tadi. Boleh ni balik. Tayangkan balik. Azhar. Okey, cuba tayang balik. Saya nak komen sikit yang tu. Boleh nampak ke? Okey, boleh nampak. Okey, isu yang dibincangkan ni kalau boleh, kalau komuniti tu spesifikkan apa isu sebenar. Okey, kalau komuniti tu ialah komuniti kita faham, masyarakat komuniti, tapi apa yang secara spesifik, maksud saya perlu tajuk yang jelas. Okey, secara tajuk yang jelas. Okey, sebab kalau tak ada tajuk yang jelas, saya bimbang nanti isu satu tu sama dengan isu yang ke-8. Contoh macam tu. Ada isu sama dengan isu ke-7. Tapi sebab tu dia perlu spesifikkan. Nanti spesifikkan komuniti tu nak berkait dengan komuniti apa. Ia nak bercakap berkaitan COVID, tapi spesifiknya apa. Berkaitan dengan tu. Okey, sesi yang tu je. Okey, tahniah pada kumpulan. Okey. Nanti ni semua markah Ini semua ni markah. Okey, saya bagi yang dah bagi apa nama.
Najiah. Okay, sekejap. Doktor, saya ada soalan. Soalan, tak apa, tanya. Untuk penonton ada dapat citra. Jadi kita nak detect Betul. kehadiran orang, kita akan share link kehadiran kan semasa Betul. majlis tu. Tapi Jadi kalau kita boleh, kalau boleh peserta tu maksudnya dah ada senarai nama dah. peserta memang akan kami check, orang lain yang check. Orang Sebab cek, okey. peserta kan ada 12 je. So dalam, saya rasa Webex tu hanya ada peserta, panel hakim dan kami je. Tapi akan ditayangkan di Facebook Live ataupun Facebook Live lah selalunya, ataupun YouTube Live. Lepas tu nanti dari situ yang orang akan dapat link attendance, which is QR code tu. Okey. So tak adalah dalam Webex tu nanti akan ada orang yang ganggu proses majlis tu, tiba-tiba bising atau terbuka mic ke apa ke. Okey, menarik cara tu. Okey, cuba untuk peserta kalau boleh terus dapatkan nama dia. Sebab apa? Sebab mereka kena isi borang yang citra tu kan. At least saya bimbang dia masuk saja, tapi dia masuk dalam pendaftaran tu kan, tapi dia hanya masuk saja, dia tak attach ataupun tak join pun dah isi kan. Cuma kita nak juga nama yang betul-betul memang dalam list tu. Sebab untuk yang citra lah, maksud bila saya submit citra tu sebelum program tu dah submit, ataupun sebelum program saya submit, jadi senarai tu sama dengan yang dah didaftar sebelum. Okey. Tapi tak apa, maksudnya you nak buat pendaftaran tu pada waktu pertandingan, pendaftaran tu? Pendaftaran penonton. Penonton, pada waktu, selalunya kalau saya join event dekat atas talian, diorang akan bagi kita link pendaftaran, lepas tu masuk link tu, lepas tu masuk grup Telegram, lepas tu nanti waktu event dia bagi lagi satu link pendaftaran. Yang first tu cuma terus buat link pendaftaran waktu majlis tu je. Okey, boleh buat ni. Boleh. Jadi siapa yang scan masa tu, itulah yang dikira menghadiri program tu. Menghadiri program. Tapi untuk diorang jadikan citra, selalunya kena ada bukti yang diorang tu join pertandingan tu, dan selalunya kena buka kamera. Tapi sebab diorang tak join pun diorang tak join pun Webex tu, diorang cuma join live je. Jadi diorang boleh komen nombor matrix diorang dan tulis hadir dekat komen. Untuk diorang tu, untuk bukti diorang sendirilah. Hadir lah. Okey. Untuk bukti diorang, nanti diorang nak present citra, tu bukti diorang lah. Jadi nanti kami akan ingatkan diorang lah untuk komen nombor matrik dan tulis hadir untuk bukti sendiri, sebab diorang tak nak buka kamera kan. Boleh. Okey. Maksudnya ada. Lepas tu doktor, berkaitan citra, kita tak ada merit My Star. Sebab itulah sebab saya ada tanya Cik Ilan, dia kata hanya citra je, dia tak ada merit dia tak ada itu. Sebab citra hanya tahun 1 je kan? Tahun 1 je. Dia tak ada merit. Jadi peserta tahun 1 je lah. Boleh yang nak join tu. Yang akan join. Boleh. Okey. Kalau macam tu, boleh ke kita cepatkan tarikh majlis tu? Sebab kalau citra lambat sangat, saya takut ada orang yang dah siap dah citra dia. Sebab selalunya hujung-hujung dan dekat final tu, selalunya orang dah start present citra. Jadi mungkin time tu orang dah mantap. Okey, jadi nak maksudnya diorang punya citra. Okey, jadi akan ada perubahan tarikh lah. Mungkin tarikh majlis tu dicepatkan ke? Berapa bulan tu? Kalau kita buat dalam 22 bulan 11, maksudnya minggu ke, ataupun kalau 29 bulan 11 tu minggu ke berapa? Minggu ke 11 kan?
29 bulan 12 kan? Okey, kalau kita buat 22 bulan 12, minggu ke 11. 22 bulan 12. 12. Penghantaran video akhir 23. Jadi kami cepatkan jugalah tarikh penghantaran video akhir tu. Boleh. Tak ada masalah. Macam tu. Kita buat majlis tu 22. Tapi tarikh penghantaran video tu 21 atau 20. Boleh. Okey, saya okey, tak ada masalah. Yalah takutlah nanti Citra dah ambil kira kan. Dah ambil kira kan. Okey. Maksudnya kita akan buat lebih kurang dalam 22 kan, 22 bulan 12 ni. Doktor, macam minit musyarat tu saya perlu tukar balik ke? Yang tarikh dia tu? Tak perlu. Tak perlu. Maksudnya daripada sini pun, hasil daripada sini maksudnya akan contohnya bila nanti dia buat meeting, dia akan buat meeting untuk perubahan apa semua tu, nanti bila ada minit musyarat tu akan ada maklum perubahan daripada berapa bulan kepada berapa minit musyarat baru. Okay, nampak tak maksudnya kat sini saya akan nampak macam mana you mengurus. Dulu ada tarikh macam ni tapi disebabkan justifikasi no azah sebagainya, okey, you masukkan dalam tu. Jadi saya akan nampak usaha untuk you mengorganize satu projek tu. Okey. Tak ada masalah. Dan juga rekod nanti rekod sekali. Okey, sebab itu buktilah KPT nanti minta apa semua. Jadi saya kata sebab tu saya bagi semua A, sebab tengok dia orang punya komitmen. Betul. Kimi dan sebagainya kan. Jadi saya tunjuklah saya akan fight, rasa saya ni cukup fight je kan. Kerja saya kan. Okey, boleh. Okey. Sekian tu je. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih pada Aisyah, Zira, Najiha, Kimi dan juga Azhar untuk pemutaran tadi. Okey, sekarang saya pergi pada pemutaran balik yang berkaitan dengan poster ni. Okey, daripada chat ni. Okey, nampak tak? Nampak doktor. Nampak okey. Yang bawah ni dia terganggu dengan stop sharing. Hide ni. Bagi hide tu. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, teruskan. Siapa yang ni? Saya. Najiha? Najiha, okey. Sebab bila saya present ni saya tak nampak you all Okay, yang ni latar belakang dia yang pertama saya letak gambar bumi yang sakit sebab sekarang menunjukkan sekarang yang pandemik COVID-19 yang semakin beransur pulih. Lepas tu yang kedua tu splash colour tu macam menunjukkan virus COVID-19 tu macam senang nak merebak. Okay. Lepas tu untuk tajuk dia pertandingan pidato umum. Pidato tu saya bagi font yang lain dengan warna yang lain sebab kita nak bagi tahu dekat semua yang kita akan anjurkan pertandingan pidato. Lepas tu dekat sebelah UMT tu saya letak tarikh untuk pertandingan tu berlangsung. Lepas, saya buat simple je sebab saya tak reti sangat seni, jadi saya buat simple je tapi saya ada kekurangan dalam poster ni. Saya dah letak hadiah pertandingan tu, sepatutnya tak yang mention pun tak apa macam doktor cakap tadi. Lepas tu yang bawah ni kan ada yang macam kita kena swab test, lepas tu oksigen punya yang masuk tu, lepas tu social distancing tu macam saya nak tunjuk keadaan semasa. Kalau kita macam dijangkiti COVID kan kita kena swab test. Lepas tu kita kena kalau critical kena
memerlukan bantuan oksigen dan kita perlu melaksanakan social distancing, dan bila kita beli barang secara online kan kita kena sanitize. So tu je lah saya punya poster. Ya, okey. Okey, jadi kat sini Najah nampak apa yang perlu ditambah baik. Okey. Selepas ada kita komen tadi apa semua, apa yang perlu Najah rasa perlu ada penambahbaikan lah untuk poster Najah ni. Ni saya minta dulu daripada Najah. Pertama, macam kalau hadiah pertandingan tu macam kita letak dia punya macam wang tunai disediakan. Lepas tu untuk menarik minat peserta kena tambah citra disediakan dan isi gel akan diberikan. Akan diberikan. Okey. Itu je. Okey, okey. Satu lagi kat sini saya rasa kalau dari segi warna tu perlu diterangkan atau tunjukkan satu warna yang terang kita dari segi background dan sebagainya lah. Okey. Okey, dari segi maksudnya kalau sebarang pertanyaan tu boleh hubungi tu, kalau boleh yang tarikh tu kalau boleh jangan letak kat situ. Dia kat tempat lain ke supaya tak nampak terlalu crowded di tempat UMT tu. Okey, supaya tak nampak crowded. Okey. Yang lain ada sudut pendaftaran tu mungkinlah berkaitan dengan masukkan elemen-elemen digital maksudnya scan dan sebagainya. Itu yang penting Okey, akan ada WhatsApp group ataupun Telegram dan sebagainya lah. Okey. Okey, warna pun kalau boleh ada berkait juga dengan warna-warna tema UMT Okey, tema UMT sebab itu yang kita nak tunjukkan. Okey. Okey, kalau yang tema normal tu kalau boleh tak perlu dimention oleh pidato tu. Okey, letak asing. Okey, tak perlu mention tema tu sebab tema sepatutnya bagi besar sikit aja. Okey, tapi kalau pidato tu betul kita besarkan. Supaya nampak lawan daripada jauh nampak pidato. Okey, mana nampak dah. Mesti ada something yang pidato tandingan ke ataupun ada maksudnya ada satu nak ditontonkan dan sebagainya. Okey. Okey, terima kasih Najah Okey. Okey, satu lagi kan. Okey. Azira. Boleh Azira, okey teruskan. Okay, Assalamualaikum doktor. Sorry tak dapat buka kamera sebab line saya tak stabil. Tak apa. Ini poster yang saya telah hasilkan. Seperti yang kita dapat lihat, secara amnya poster ni merangkumi tajuk dengan butiran-butiran penting tandingan. First sekali, saya letak logo UMT dengan tajuk program ke atas sekali. Tajuk tandingan pidato umum UMT. Lepas tu, selaras dengan kita perbincangan yang telah dibuat, kami telah bersetuju meletakkan tema norma baharu pasca COVID-19. Dan sebab tu saya telah letakkan gambar coronavirus sebagai latar belakang utama. So bertepatan dengan tema pertandingan kan. So secara ringkasnya pasal tema ni, seperti yang kita sedia maklum, kita masih lagi berhadapan dengan senario penularan wabak 2019. So kita telah diperkenalkan dengan SOP-SOP yang perlu dipatuhi untuk mematuhi rantaian COVID-19 ni. So banyaklah aktiviti sosial dan kemasyarakatan yang kita terpaksa batalkan ataupun boleh tapi dengan lintasi-lintasi yang banyaklah, maksudnya tak boleh crowded semua. So kita terpaksa untuk beradaptasi dengan nombor-nombor baharu ni.
Dan benda ni beri impak negatif dan juga positif. So isu-isu ni lah yang kita akan bincangkan, yang akan pidato bincangkan nanti semasa pertandingan tu lah. Okey, seterusnya saya juga telah sertakan sekali syarat penyertaan pertandingan, iaitu siapa kumpulan sasaran pertandingan. Kat sini terbuka kepada semua pelajar sarjana muda. Seterusnya syarat kriteria-kriteria video yang perlu dihasilkan oleh peserta, seperti berapa minit, kat sini tulisnya 10 minit, dan syarat seperti tak boleh nak sentuh sensitivity, mana-mana kaum, agama semua. Seterusnya saya letak juga peserta program akan dapat sijil penyertaan dan para pemenang akan dapat hadiah berupa wang tunai dan sijil anugerah pemenang. Next, kat bawah saya juga telah sertakan juga tarikh-tarikh penting pelaksanaan program ni, iaitu tarikh untuk hantar pautan video dan tarikh majlis penutup. Seterusnya maklumat universiti yang boleh peserta hubungi sekiranya dapat apa-apa penyertaan. Dan last sekali QR code untuk peserta imbas untuk mendaftar sebagai peserta program. Itu sahaja. Jelas ke dok? Teka lagi sangat. Okey, tak apa. Okey, it's okay. Jelas. Apa nama? Okey. Terima kasih pada Azira. Okey, komen saya ialah yang okey, ada logo UMT. Okey. Kalau boleh yang belakang tu corona tu bagi terang sikit lagi bagi terang warna dia menuju. Okey, untuk tema norma baru pasca Covid tu kena bagi besar supaya orang nampak jelas lah. Okey, sebab bila nampak jelas berkaitan norma baru ni dia macam ada sensitivity, maksud sensitivity apa yang isu yang berlaku sekarang ya. Okey, jadi orang nampak ni kalau ada satu something yang pelajar nak maklum ni, sebab pelajar ni orang intellectual, jadi mungkin ada sesuatu yang dia nak maklum ataupun dia cuba untuk sampaikan pandangan dia berkaitan dengan norma ataupun berkaitan COVID-19. Okey. Untuk syarat penyertaan tu kalau boleh jangan duduk kat tengah, jangan duduk di situ tapi duduk di bawah. Okey, ada kat bawah Okey, dekat bawah. Dalam syarat penyertaan tu teks pidato tidak menyentuh sensitiviti agama, kaum dan politik tu tak perlu, jangan letak. Tak perlu letak itu. Yang tu dia akan bila dia dah daftar sebagai peserta, dan di situlah kita akan maklum dalam grup, kita akan maklum secara khusus dalam grup Telegram tadi kan, WhatsApp tu kita akan maklum bahawa adalah syarat-syarat yang khusus. Tapi kat sini hanya syarat-syarat umum saja. Okey. Nanti ICJ penyertaan tu Aisyah bincang dengan kawan. Okey, kalau boleh saya nak minta daripada kumpulan awak sendiri untuk design CJ penyertaan. Okey, design CJ penyertaan. Okey, saya akan bawa design tu kepada pihak PEPAH. Okey, walaupun mereka dah ada tapi mungkin ada design tertentu yang mana ada terlintas dalam pemikiran awak, dalam idea awak dan sebagainya, untuk saya tonjolkan bahawa pelajar-pelajar pidato ni mempunyai idea-idea yang juga dalam konteks macam mana design ataupun bentuk ataupun rupa ECJ penyertaan. Okey, nanti Aisyah ambil maklum dalam bilik syarat nanti, dalam syarat nanti. Okey. Okey, ada QR code. Okey, kalau boleh Anin tu maksudnya letak Anin dan Azira tu kalau boleh letak slash dan juga WhatsApp. Okey, yang juga WhatsApp Okey, dia tak perlu call tak perlulah paksa call, tapi kita mention juga kat situ ada WhatsApp di Anin semua itu. Maksud saya nombor tu ada WhatsApp. Okey, supaya mudah untuk mereka ni lah. Okey. Imbas kod tu kalau boleh, kalau imbas kod tu juga bila kita imbas tu direct pada WhatsApp ataupun apa ni lah. Okey, untuk daftar tu kan. Okey. Okey, dia menarik plus sijil. Okey, sijil. Okey, sijil. ECJ lah. ECJ lah. Okey, tarikh hantar pautan video tu terus mention yang tarikh last terus. Tak perlu bagi tempoh. Okey, tak perlu tempoh. Okey, sesi yang tu je. Okey, terima kasih pada Azira. Okey, tanya awak semua kerana menarik dia punya poster lah. Okey, nanti saya akan buka link untuk you masukkan you punya poster. Okey, sebagai juga salah satu daripada
pilihan pemakahan. Okey, Aisyah seperti mana saya maklum, nanti dalam meeting nanti maklum juga berkaitan dengan CJ. Okey, saya kalau boleh kita nak daripada anda sendiri idea berkaitan CJ. Okey, jangan risau untuk proposal tu insya-Allah dalam 2-3 hari ni terus luluskan. Ya. Doktor, kita orang dah bahagikan tugas dan kita orang dah bahagikan siapa yang buat CJ semua tu. Jadi bila tarikh submission CJ tu ya? Kalau submit tak apa, you buat dulu. Okay, you buat nanti minggu depan bila kelas kita you pancar je. Jangan risau. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih. Cuma saya ada topik yang saya nak present. Okey, sekejap Okey, satu topik je, jangan risau. Okey, ia berkaitan dengan macam mana untuk memilih ataupun pemilihan topik. Okey. Rancangan dan pemilihan topik. Okey. Okey, jadi sekejap Okey, minum air Okey, jadi topik untuk kita hari ini ialah berkaitan dengan perancangan dan pemilihan topik. Okey. Okey. Apa dikatakan perancangan? Okey, apakah dikatakan pemilihan topik? Okey, maksudnya perancangan ni merangkumi apa? Okey, bila kita berpidato mesti ada perancangan yang kita nak buat. Okey, perancangan sama ada dari sudut internal ataupun eksternal. Apa yang dikatakan internal? Apa dikatakan eksternal? Internal tu apakah elemen-elemen, apakah eksternal dan sudut eksternal, apakah elemen-elemen yang perlu kita rancang. Okey, pemilihan topik bagaimana? Okey, adakah kita tema topik dia samalah? Okey, adakah sentan sembrono, tidak mengikut semasa dan sebagainya? Okey, macam you all semua tanya sebab you mention berkaitan dengan COVID. Okey, itu satu perkara yang menarik. Okey, cukup menarik. Okey, ataupun ada lepas ni saya rasa nak buat pertandingan tu bersama-sama dengan Majlis Belia Negeri Terengganu. Mungkin tak tahu. Okey, mungkin maksud ada kerjasama. Itu lagi bom you punya pertandingan tu. Maksudnya you buat satu kali, ada juga buat kerjasama dengan pihak yang lain. Maksudnya bila bekerjasama ni, mana tahu dia orang nak sumbangkan lagi wang tunai kan, contoh. Okey, dalam konteks perancangan you perlu ada unsur-unsur ataupun ada elemen penyidikan. Okey, penyidikan ni jangan bila sebut saja penyidikan you akan rasa wah, ini satu perkara yang serius ni. Okey, memang berpidato apa yang kita nak sampaikan ia berkaitan dengan perkara yang serius atau perkara yang perlu untuk diberi tumpuan. Okey, maksud saya penyidikan ini adalah konteks penyidikan bila kita nak merancang satu topik ataupun nak merancang satu perkara, kita perlu ada bahan-bahan penyidikan. Maksud saya penyidikan ni adalah you akan buat research dulu. Research ni kata contohnya you nak berkaitan dengan COVID. Okey, jadi you akan carilah data-data yang berkaitan dengan COVID sebab you nak sampaikan satu ucapan pidato. Bila nak sampaikan satu pidato, you mesti ada unsur perancangan dari sudut penyidikan. Maksudnya you ada bahan-bahan bacaan. Okey, you ada bertanya pakar-pakar dan sebagainya. Sebab apa penyidikan ni? Okey, bila menyebabkan penyidikan, data tidak semestinya hanya berada dalam konteks jurnal. Okey, dalam konteks newspaper, okey, dalam konteks buku. Okey, nak dapatkan data ni you pergi ke buku ataupun penyidikan nak dari sudut data sebab you nak sampaikan satu pidato berasaskan kepada data dan fakta, ia adalah perkara yang agak serius atau perkara yang menarik. Okey, you bercakap berkaitan data yang data yang valid dan sebagainya. Daripada mana? Daripada contoh daripada jurnal. Okey, daripada bahan bacaan. Dan penyidikan juga ia melibatkan bukan hanya dari sudut kita panggil dari sudut yang you dapat ataupun secara hard copy, soft copy, tidak. Tetapi ia juga melibatkan pertanyaan ataupun temu bual you dengan pihak-pihak yang berasas ataupun pihak-pihak yang tahu berkaitan dengan isu yang nak sampaikan. Contohnya berkaitan COVID. Jadi you pergi jumpa doktor-doktor ataupun pakar-pakar perubatan dan sebagainya supaya you dapat input. Okey, jadi bukan hanya dari sudut bahan bacaan tapi juga dari sudut temu bual. Sesi temu bual itu adalah persediaan ataupun satu penyidikan untuk you menyampaikan satu perkara tersebut biarlah relevan. Okay, sebab kita tak tahu, mungkin audiens kita itu mungkin ada kita lah pakar-pakar ataupun memang dalam kalangan mereka ni mempunyai kepakaran dalam bidang perubatan COVID ataupun satu perkara yang you nak sampaikan. Okey, jadi you kena bincang juga ataupun you kena buat juga temu bual ataupun sesi temu bual ataupun bertanya dengan pihak-pihak yang berkepentingan ataupun yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang you nak sampaikan. Contoh berkaitan bully. Okey, jadi you akan selain daripada you dapat data dan sebagainya daripada bahan bacaan, tapi you juga akan bertanya dengan NGO ataupun you akan bertanya dengan pihak polis dan sebagainya supaya apa yang you sampaikan itu akan konkret ataupun secara detail ataupun secara berfakta, relevan dan sebagainya. Okey.
Okey, yang kedua ialah dalam perancangan juga ada sudut persediaan. Persediaan ini dalam konteks fisiologi dan juga psikologikal. Okey, dari sudut fisiologi maksudnya jangan ada rasa gemental, emosi dan sebagainya. Okey, sebab kesihatan cukup penting. Bila kita berpidato, maka kita perlulah bersedia dalam konteks emosi juga. Okey, perlu bersedia dalam konteks kesihatan kita perlulah baik dan sebagainya. Okey, dari sudut pemakanan kita, contoh 3 hari lagi nak berpidato, maka you dah jaga dari sudut pemakanan you sebab ia melibatkan suara. Okey, bila melibatkan suara ni, melibatkan kesihatan ni, kalau sakit demam dan sebagainya, itu akan mengganggu you untuk berpidato. Okey, begitu juga dengan eye contact you. Okey, itu perkara yang perlu ada persediaan dan sebagainya. Okey, dari sudut persediaan dan sudutnya, begitu juga dengan persediaan sudut yang ada sifat gemuruh. Okey, ada orang setengah-setengah dia tak bersedia, dia tidak boleh berdepan dengan orang ramai. Okey, jadi persediaan-persediaan tersebut perlu diteliti ataupun perlu dimention ataupun perlu diberi penekanan. Okey, dari sudut persediaan tu. Okey, persediaan tu melibatkan fisiologi dan juga psikologikal. Maksud dari sudut fizikal, kesihatan dan sebagainya, luaran dan sebagainya. Okey, persediaan juga melibatkan pakaian dan sebagainya, dan juga dari sudut dari sudut emosi dan sebagainya. Itu perkara-perkara dari sudut psikologikal, emosi dan sebagainya perlu diberi penekanan. Okey, sebab you nak berdepan dengan orang. Bila nak berdepan dengan orang, maka you perlu bersedia. Okey, sebenarnya ialah berkaitan dengan latihan sewajarnya. Okey, latihan ni biasanya berdepan dengan cermin. Okey, maknanya kita interpersonal sebagainya kan. Okey, berdepan dengan cermin, at least paling kurang 5-6 kali you kena berlatih. Okey, contohnya pada minggu ke berapa? Pada minggu kali kat sini saya pada minggu ke 15 bulan lebih kurang 8 atau 15 bulan you akan present. Okey, you akan present berkaitan dengan pidato you. Tapi walaupun video, tapi juga perlu latihan sewajarnya ataupun latihan yang mencukupi. Okey, sebab latihan-latihan ini akan mengelak you daripada berlakunya salah bahasa. Okey, dari segi keyakinan you. Okey, dari sudut cara penyampaian you dan sebagainya. Okey, keberanian you dan sebagainya, perlu ada latihan sewajarnya. Okey, biasanya untuk pidato at least 6 kali. Okey, 6 kali persediaan yang ataupun you training diri you supaya menyampaikan satu pidato dengan baik. Okay, latihan ini juga melibatkan sehari sebelum you pertandingan ataupun ada hari pertandingan esok. Jadi hari ini you dah pergi ke stage, pergi ke grandstand, pergi ke tempat yang untuk pertandingan untuk you buat training, latihan dan sebagainya. Okay, jadi perkara tersebut perlu diberi penekanan. Okay, sebab latihan ini, walaupun sebab saya kata pidato ni ia melibatkan bukan semula jadi tiba-tiba you keluar daripada kandungan ibu you tu jadi seorang pemidato, tidak. Ia berasas kepada bakat yang mana bakat itu perlu dididik, perlu diberi latihan dan sebagainya untuk mendidik you supaya dapat berpidato dengan baik. Okey, ia melibatkan training. Okey, jadi latihan adalah satu perkara yang cukup penting apabila kita untuk berpidato. Okey. Okey, itu dari sudut perancangan, dari sudut penyidikan. Okey, penyidikan dari segi temu bual, okey, bahan bacaan dan sebagainya. Okey, persediaan dari fisiologi dan psikologikal. Okey, you kena bersedia dan sebagainya. Okey, latihan maksudnya you terus buat latihan bersama dengan rakan-rakan. Okey, jangan hanya depan cermin saja. Okey, juga ada rakan-rakan yang lain yang you berpidato depan dia dan dia akan dapat bagi komen. Okey, dari sudut pemilihan topik. Ini yang saya kata, pemilihan topik ataupun tema tu. Okey, apa yang nak disampaikan ataupun apakah perkara yang perlu disampaikan. Jadi dia bila nak sampai ke satu perkara, dia perlu melihatlah konteks diri you juga. Okay, siapa diri you, latar belakang anda. Okey, dan sebab perlu latar belakang anda sebab ia melibatkan satu penguasaan. Bila nak menguasai satu perkara, okey, dia melibatkan siapa diri you. Okey, you nak sampai ke sesuatu, siapa diri you. Okey, jadi kekuatannya macam mana? Potensi. Okey, jangan melihat kepada masalah sebab masalah ni bila tengok kita ni seorang yang gugup, yang tidak boleh berdepan dengan orang dan sebagainya, okey, perkara tersebut adalah satu masalah. Tetapi dalam konteks kita berpidato, kita melihat kepada potensi diri. Okey, apakah potensi-potensi yang kita boleh tonjolkan? Okey, ada seorang tu dia berpotensi, dia suaranya bagus. Okey, suaranya nyaring dan sebagainya, itu dari sudut potensi yang dia tahu diri dia, jadi dia lontarkan satu suara yang nyaring. Okey, ataupun dia dari sudut potensi dia suka senyum dan sebagainya. Jadi senyuman itu sebenarnya dia juga ada sebagai daya penarik, pemikat untuk pada audien dan juga kepada hakim dan sebagainya. Okey, jadi perkara tersebut perlu diperhatikan. Jadi latar belakang juga perlulah mengambil contohnya seorang pelajar.
okay, seorang pelajar, maka isu-isu ataupun topik-topik yang you nak sampaikan ataupun yang cuba nak create adalah berkaitan dengan pelajar. Okey, bukan berkaitan dengan contohnya berkaitan dengan engineering ataupun oil and gas dan sebagainya, tidak. Okey, dia mestilah siapa diri you. Okey, sebab tu kita kenali, bila latar belakang ni perlu kenali diri you dulu. Okey, siapa diri you. Okey, kalau you rasa topik berkaitan dengan ada topik berkaitan dengan ataupun pidato berkaitan dengan tajuk Ketan Dadah. Okey, kalau you rasa you mempunyai kekuatan dan you mempunyai pengalaman saya ni maksudnya bukan pengalaman sebagai penagih dadah, tidak okay, pengalaman maksudnya sebagai aktivis NGO dan sebagainya. Okey, dan you minat perkara tu, maka you boleh. Tapi kalau you tak minat perkara tersebut, Ketan Dadah dan sebagainya, jangan. Okey, sebab itu melibatkan perkara-perkara yang juga latar belakang dan juga apa yang anda minati. Okey, jadi latar belakang dan juga apa yang minati ni dia juga menyebabkan pemikiran. Contohnya kalau you seorang yang agamawan ataupun mempunyai penekanan dari sudut agamawan dan sebagainya. Jadi you perlulah memilih topik yang berasaskan kepada ada unsur-unsur keagamaan dan sebagainya. Okey, contohnya ataupun seseorang itu berpemikiran kapitalis. Faham kita kapitalis teori Marxis kan? Okey, teori berkaitan dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi you perlu faham. Okey, jadi dari sudut pegangan you, okey, kepercayaan you, okey, siapakah diri you. Okey, ada seseorang dia bersifat ataupun mempunyai pegangan dari sudut sosialisme. Okey, dia berasaskan pada masyarakat, pihak kerajaan apa semua dia tak kira. Dia mementingkan bahawa perlu adanya pembangunan masyarakat berasaskan kepada masyarakat sendiri. Okey, jadi topik-topik ataupun perkara tersebut dapat membantu you untuk melontarkan satu isu ataupun satu perkara berkaitan dengan apakah tema tu. Okay, itu perkara yang perlu diambil kira. Okey, topik juga perlulah jangan shock sendiri. Maksud saya lah topik itu perlulah minat ataupun siapa audien you. Kalau audien you ialah pelajar sekolah, maka you perlu ada cara macam mana nak melontarkan satu bahasa ataupun satu isu ataupun satu contoh dan sebagainya biarlah berkait dengan pelajar sekolah. Okey, ataupun di depan you adalah masyarakat komuniti yang tidak miskin dan sebagainya. Okey, komuniti nelayan dan sebagainya, kan? Okey, komuniti nelayan dan sebagainya. Okey, mereka sebagai audien. Jadi janganlah you tontarkan satu perkara ataupun satu isu ataupun satu contohan yang menyebabkan dia tak boleh nak fikir. Okay, sebab tahap pemikiran manusia ni adalah ada limit dia, ada terhad dia. Jadi bila nak sampai ke sesuatu, janganlah sampai, kalau fakta tu jangan terlalu banyak fakta ataupun terlalu banyak statistik. Jadi perkara tersebut akan menyebabkan orang jemu. Okey, tapi kalaulah berdasarkan contohnya adalah universiti dan sebagainya, okey, jadi perkara tersebut boleh diterima. Tapi kalau dekat luar, tengok pada konteks tu. Okey. Okey, dan bila kita masuk pertandingan, contoh esok pertandingan, jadi hari ni you dah kena tanya dah kena tahu siapakah you punya audien. Okey, kena faham siapakah dalam kalangan audien tu siapa. Okey, sebab ini memberi biasanya kalau kita beri satu ucapan kat depan audiens, kalaulah audien tu pelbagai, ada kecil, ada umur sekolah rendah, ada umur sekolah menengah, ada yang orang warga tua dan sebagainya, itu perkara-perkara yang memberi limit sebenarnya. Okey, dia akan mengganggu untuk you cuba sampai ke satu. Sebab bila nak sampai berkaitan dengan satu perkara tabu. Perkara tabu ni contoh, perkara tabu ialah berkaitan dengan seks, berkaitan dengan gejala sosial dan sebagainya. Jadi dia tidak sesuai untuk didengar oleh pelajar sekolah. Okey, jadi perkara tersebut sebab tu you perlu ready ataupun you perlu tahu siapakah audien you. Okey. Okey, itu dari sudut topik. Okey. Dan topik juga harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Okey, seperti saya maklum tadi, saya dah maklum secara langsung tadi, okey, secara berkaitan dengan contoh berkaitan dengan komuniti miskin, okey, dalam kalangan kampung dan sebagainya. Jadi pidato you tu perlulah berasaskan berdasarkan situasi sebagainya. Okey, jadi perkara tersebut harus disesuaikan. Okey. Contohnya you seorang pelajar universiti, jadi you bercakap berkaitan dengan perkataan yang bombastik dan sebagainya. Okey, sampai komuniti kat bawah tak boleh faham. Okey, begitu juga contoh you pergi buat satu kerja sukarela dekat dalam komuniti. Okey, sukarelawan dan sebagainya. Dulu saya juga mengajar siswa penyayang. Okey, siswa penyayang sebab saya juga lebih kepada bidang sukarelawan komuniti. Okey, jadi bila you sebagai ketua projek, ketua pengurusi projek, maka
lontar ataupun ucapan yang nak sampaikan itu, ia perlulah tidak melibatkan perkataan-perkataan yang terlalu akademik. Okay? Perkataan-perkataan yang menyebabkan orang kampung pun tak tahu apa sebenarnya perkataan. Okey, contoh bila sebut perkataan refleksi. Okey, kalau orang kampung dia tak faham apa refleksi kan. Tapi dia perlu tukar pada muhasabah diri. Jadi orang kampung kan, muhasabah diri, bukan refleksi lah dalam bidang akademik. Perkataan refleksi itu adalah contoh perkataan dalam konteks akademik. Tapi bila you berada dalam komuniti, okey, dah tahu audience you siapa, maka you tukar pada muhasabah diri. Faham boleh nampak kan? Okey. Jadi topik juga perlu ada ruang lingkup dan ada limitasi. Okay, sebab tu saya kata tadi, contoh tadi kan community. Okay, apa lagi isu tadi kan yang you punya proposal tadi. Okay, jadi itu umum. Itu terlalu umum community ya. Tapi community tu kalau perlu ada limit. Okay, perlu ada khususnya. Okay, supaya bila nak jelaskan satu topik tu ia berasaskan pada isi-isi ataupun isi-isi yang memang penting yang you rasa perlu disampaikan. Tapi kalau umum sangat, dia menyebabkan you tak tahu nak memilih isi ataupun fakta-fakta yang khusus. Okey, jadi bila you sampaikan satu perkara dia akan jadi terlalu umum. Okey, jadi perkara-perkara sebut yang akan menyebabkan audience tidak mendengar ataupun tidak fokus pada you. Okey. Okey, topik juga harus sesuai dengan waktu dan situasi. Okey, tengok pada situasi. Contoh tadi bagus you punya proposal. Okey, you buat asaskan you penekanan kata COVID-19 lah. Okey, jadi dalam konteks mahasiswa. Okey, itu maksudnya you membuat satu topik atau you memilih satu topik berasaskan kepada situasi. Kan? Sekarang ni orang jadi sebab apa setengah-setengah penganjur ni ataupun pengurus ni ataupun pengurus program kenapa dia juga memilih konteks ataupun saya punya laptop ni dia jatuh je. Okey. Bila berasaskan kepada isu semasa dan sebagainya, dia sebenarnya juga memberi galakan ataupun memberi satu ruang untuk orang lain bersama dengan you. Okey, untuk bersama-sama bekerjasama dengan you untuk menganjurkan satu program. Sebab you berasaskan topik. Contohnya berkata COVID, you nak bercollaborate dengan pihak kesihatan dan sebagainya. Okey, jadi itu perkara yang mudah untuk orang ataupun institusi itu untuk bersama dengan you. Sebab institusi ni, okey, contoh perubatan sebagainya, dia juga mempunyai KPI, okey, mempunyai objektif tentu. Okey, tahun 2021 apa yang perlu diberi penekanan. Jadi bila you buat satu program berasaskan COVID, jadi dia memastikan bahawa ini boleh menjawab ataupun boleh diterjemahkan dalam objektif institusi itu ataupun apakah institusi itu nak selesaikan masalah. Nak memberi satu penekanan masyarakat supaya faham berkaitan COVID dan sebagainya. Jadi dia rasa pengurus ataupun kelas yang ni membuat satu topik yang relevan. Jadi dia mungkin minat untuk bersama-sama dengan you untuk mengurus pidato. Okey, tapi kalaulah ada ni contohnya ada Encik Aisyah dan rakan-rakan yang lain, okey, Hakimi dan sebagainya, okey, dan lain-lain, rasa nak bersamalah dengan beliau, okey. Tapi yang menjadi ketuanya ataupun menjadi penekanan adalah anda. Okey, itu perlu faham lah. Okey, topik yang ditunjang dengan bahan-bahan lain. Maksud saya ialah jangan hanya satu bahan saja. Okey, dia perlulah ada contoh-contoh yang pelbagai. Okey, ada bahan bacaan yang pelbagai. Okey, supaya you dapat menguasai topik tu ataupun menguasai isu tu. Okey, jadi perkara tersebut perlu diteliti. Okey. Persoalan apabila kita berkait dengan satu ucapan, satu pidato, perancangan dan sebagainya, jadi kita perlu ada persoalan-persoalan. Persoalan di sini adalah apakah matlamat ucapan tersebut, sama ada nak memberi kesedaran ke ataupun memberi satu motivasi ke. Jadi perkara tersebut kita dah belajar sebelum ni kan. Okey, maksudnya apakah matlamat ucapan tersebut, apakah objektif dia punya ucapan tersebut nak sampaikan, sama ada nak beri galakan, motivasi, nak beri satu simpati ataupun nak beri satu bersifat humor dan sebagainya. Jadi humor ni maksud saya adalah gelak ketawa lah, okey, supaya jangan ada satu rasa sedih dan sebagainya, okey, ataupun you nak matlamat you lah untuk menyampaikan maklumat dan sebagainya. Jadi perkara tersebut perlu dipenekanan. Okey, di manakah maklumat boleh diperolehi? Yang saya maklum tadi persoalan itu perkara tersebut. Contoh you nak berkaitan dengan COVID, you nak berkaitan dengan community ataupun mahasiswa dengan COVID dan sebagainya. Jadi maklumat berkaitan tersebut perlu diperolehi daripada mana? Okey, ada setengah maklumat yang perlu ialah melalui secara rasmi.
bukan di segi pembacaan tapi nak buat temubual macam saya maklum tadi ataupun melalui institusi dan sebagainya. Okey, itu perlu diberi perlu di persoalan-persoalan yang perlu. Bila persoalan ni akan menyebabkan you boleh boleh membantu untuk ibu satu projek pidato ni. Okey, persoalan-persoalan ni. Okey, persoalan sudut matlamat program kita sebenarnya ataupun pidato kita ni untuk apa? Okey, jadi maklumat yang di mana maklumat yang kita boleh perolehi. Okey, jadi kalau sebut persoalan-persoalan untuk menjawab jawapan nanti. Okey, hasil yang baik. Okey, jadi persoalan-persoalan tu perlu ada. Begitu juga dalam kehidupan kita perlu ada. Buat apa kita hidup? Okey, kenapa kita perlu ada falsafah? Contoh begitu. Okey, kenapa kita perlu kenapa kita perlu makan? Contoh begitu. Jadi persoalan-persoalan situ, bila ada persoalan ni dia akan memberi satu ruang ataupun memberi satu jalan untuk you menghasilkan sesuatu. Okay, sebab tu dikatakan sebagai persoalan di sini. Okey, apakah tumpuan semasa latihan tu? Okey, tumpuan tu, maksud tumpuan dari segi gerak badan you mempunyai suara yang baik, tapi tumpuan you juga perlulah dari sudut non-verbal. Okey, non-verbal you perlu. Jadi tumpuan-tumpuan tu jadi perlu tumpuan you, maksudnya kalau ada kelemahan tu cuba atasi kelemahan tu. Jadi tumpuan tersebut di semasa latihan tersebut. Okey. Okey, adakah alat bantuan visual membantu? Okey, alat-alat ni contohnya alat-alat yang berkaitan dengan mic, mic, mikrofon kan, mikrofon, malah di stage tu, di bawah stage tu ada pokok-pokok ataupun ada bunga-bunga, itu juga mempengaruhi. Nampak simple tapi warna-warna dalam you punya ni, dalam audit dalam dewan tu dia juga mempengaruhi untuk you berucap. Jadi dia memberi satu motivasi ke ataupun satu semangat untuk teruskan you berpidato. Bila berucap nampak audien, nampak macam audien nak mempengaruhi you dan sebagainya. Jadi bila ada sekitar saya sebut, audien sebenarnya tidak boleh mempengaruhi you. Dan last sekali ialah bagaimana maklumat dan data itu diolah. Bagaimana data diolah. Yang ni saya maksud saya kat sini ialah maklumat itu you terima itu bukan bila sampai ke satu maklumat, sesuatu perkara yang berkaitan satu isu, maka you bukan hanya dapat data yang terus persembahkan, tidak. Mungkin daripada data di sebalik data itu ada perkara-perkara yang you boleh mention ataupun boleh nyatakan secara tersirat. Maksud saya contoh tersirat ni maksud saya ialah orang nampak data, contoh macam ni. Maksud saya ialah orang nampak data contoh berkaitan HIV AIDS, orang akan nampak dalam kalangan, saya tunjuklah sekejap ni. Saya nak tengok macam mana you analisis data tu. Macam mana you tengok data tu, sebab data tu orang tak nampak, tapi bila you nampak, you maklum sesuatu data tu ataupun you maklum analisis data tu, dia memberi minat pada orang. Rupanya dia dia nampak HIV AIDS begitu. Nanti saya tunjuk macam mana data tu tengok. Contoh sekejap ni. Dia berkaitan dengan statistik. Contoh saya tengok pada statistik HIV AIDS. Dulu saya dengan dengan Malaysia Council, jadi saya tunjuk macam mana kita nak olah ataupun nak mengolah data tersebut. Sekejap ni. Apa yang saya katakan sebagai olah. Sekejap ni. Kenapa dia tak saya download. Sekejap ni. Saya present saya nak kata olah macam mana? Kan kita dah dapat sebiji satu data kan, tapi sebenarnya data tu hanyalah sebagai dia appear data. Dia appear menyatakan bahawa HIV ni macam ni. Sebenarnya kita ada perkara yang tersirat di dalam data tersebut. Itu saya maksud. Jadi apabila seseorang tu berpidato, dia berasaskan kepada menganalisis data ataupun mengolah data tersebut, maka dia akan memberi satu persembahan ataupun satu maklumat yang dia nak nyatakan suatu secara pidato itu menarik. Bagaimana contoh kan? Sekejap boleh nampak tak? Aisyah nampak tak? Najihan? Nampak doktor. Nampak kan? Dulu saya bekerja dengan Malaysia Council, Majlis AIDS Malaysia, tapi saya hanya rakan sekutu. Saya NGO lain tapi kami berakan bersekutu dengan maksud kami ada kerjasama ataupun kita mempunyai understanding dengan Malaysia Council. Jadi kita pun dapat dana daripada dia. Contoh. Contoh berkaitan reported new HIV infection. Maksudnya dari segi
apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penyebaran HIV/AIDS. Ini data daripada 2016. Tengok, sampai 2016 je data ni. Okey. Jadi 2016 ni bila you dapat secara bahan bacaan, dia tidak apa orang kata tidak mendalam ataupun tidak mencukupi. Okey, sampai 2016, sekarang dah 2021 dah. Jadi kenapa mereka tak update ataupun tak upload apa? Jadi adakah itu dia orang punya inilah, adalah bukan sebab apa dia nak tak upload. Okey, contohnya bila kita saya nak tanya. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penyebaran HIV/AIDS? Kenapa? Ini sebagai sekadar selingan. Sebelum saya habiskan. Kenapa? Najah? Boleh Najah? Ataupun Hakimi, kenapa berlakunya? Bagaimanakah faktor penyebaran HIV/AIDS? Tak jaga kebersihan. Tak jaga kebersihan. Siapa kata tadi? Najah kan? Najah sebut. Saya dah. Sarifah, nak Azhar, tak jaga kebersihan. Kebersihan macam mana? Apa kaitan kan? Ya betul. Tidak menjaga kebersihan kan? Contoh. Menarik juga tu. Ini first time saya dengar. Macam contohnya kalau HIV ni kan pasal hubungan seksual, jadi waktu diorang melakukan hubungan seksual tu mungkin diorang tak jaga kebersihan. Tak jaga kebersihan. Maksudnya contoh. Saya bercakap ni atas perkara ataupun atas dasar you sebagai seorang universiti. Seorang pelajar universiti yang mana bukan tidak boleh bercakap berkaitan dengan perkara-perkara tabu. Perkara-perkara tabu ni maksudnya perkara-perkara sensitif. Bila saya cakap berkaitan dengan kondom dalam komuniti, dia akan apa ni? Cakap pasal itu kan? Tak. Sebab you semua adalah pelajar-pelajar universiti, maka kita perlu terbuka. Sebab maklumat tu perlu sampai pada you untuk you faham macam mana nak membangunkan satu komuniti. Contoh Nazar kata sebab kebersihan, melakukan seks maksudnya tidak secara selamat. Maksudnya begitu. Tidak ada pemakai kondom dan sebagainya. Dulu kerja saya begitulah. Kerja saya ialah jumpa penagih dadah, pelacur dan sebagainya. Adalah kita mention bagaimana nak supaya mengelakkan apa yang tidak baik. Itu penyebaran HIV/AIDS. Saya kat sini ialah selain pada tu, apa faktornya lagi? Najihah. Seks bebas. Seks bebas. Seks bebas tu macam mana? Duduk dekat tepi jalan. Kau macam mana? Dah bebas. Seks bebas tu. Kimi, seks bebas. Najihah, apa lagi? Disebabkan HIV/AIDS. Jadi dia bukan hanya melibatkan seks bebas je kan? Perkongsian jarum suntikan. Perkongsian jarum suntikan. Satu lagi. Orang selalu salah maklum. Satu lagi apa dia? Melalui ibu kepada anak. Mengandung tu persen untuk seorang perempuan yang mengandung dan mempunyai HIV/AIDS, persen untuk dijangkiti terhadap anak dia ada. Tapi persennya rendah, tak semestinya tinggi, tak tinggi. Tak tinggi. Persen dia mungkin 0.2, 0.3 macam tu. Tapi sekarang ni dah ada disebabkan berlaku teknologi perubatan dan sebagainya, dia boleh elak betul. Tapi persennya rendahlah untuk ni. Jadi faktor tu betul, faktor tu. Bila sebutkan seks bebas tadi, bila sebut IDU tadi, melibatkan cara tidak betul cara resiko kebersihan tadi. Dimaklum tadi kan. Saya kata macam mana saya baca data ni? Macam mana seorang pemidato dia dapat data dan dia baca data tu macam mana? Contoh ini saya nak. Nampak tak? Nampak tak saya present ni? Nampak doktor. Nampak nampak urut 32 ni, urut pula number ni, 37 ni. Nampak Nampak. Nampak kita pergi pada faktor. Macam mana saya nak kata macam mana nak bila kita tengok data tu, kita boleh olah data tu. Kita analisis data tu bukan hanya terima sebiji-sebiji. Kita nak sampaikan pidato ni. Bila kita nak sampai satu pidato ni, biar dia lain pada yang lain. Bukan bila sampai pidato benda sama je dengan orang lain nyatakan. Tidak. Jadi lain pada yang lain. Contoh saya maklum bila faktor, kita tengok pada faktor ni.
Okey, faktor menyebabkan HIV. Okey. Okey, kalau tengok pada ada homoseks, ada ideo, heteroseks, recipient, okey, organ, okey, ada neither, okey, mother to child dan tidak tahu kenapa. Okey. Kita tengok pada statistik. Okey. Kalau tiga-tiga ni mana yang paling tinggi? Ni. Yang ni. Okey. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Okey, mana paling tinggi? Nampak tak? 68,000. 68,000. Okey, 68,000 sebab apa? Faktor dia adalah kan, saya tengok pada 2000 ni yang sampai 2016. Ada faktor apa? Disebabkan faktor apa? Faktor apa? Faktor IDU. IDU ni apa dia? Injection drug user. Maksudnya melalui jalan suntikan. Okey. Itu nampak orang tu bila buat HIV ni adalah kerana pertukaran jarum, dadah dan sebagainya. Okey. Memang statistik menunjukkan sentiasa daripada dulu sampailah sekarang, tengok nampak tak? Daripada dulu lagi 4,700 daripada 2000 berapa tu. Okey, semakin sentiasa tempat tinggi. Nampak tak? Dia tinggi lagi kan? Dia tinggi lagi walaupun ada satu ni dia rendah sikitlah. Okey. Ini mungkin ada lag dari segi kutipan data ni. Okey. Okey, nampak tak? Okey. Kan? Tapi dari sudut ini tinggi. Okey, tinggi. Kalau orang akan nyatakan bahawa faktor menyebabkan HIV adalah kerana faktor IDU ataupun injection drug user, maka banyaklah perkara-perkara orang buat intervensi, buat pertolongan, support macam mana nak elak daripada penagihan dadah dan sebagainya, tapi sebenarnya dia berlaku penurunan. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Azzi, nampak tak Azzi? Nampak tak ada. Nampak kan? Okey. Dia sebenarnya berlaku penurunan. Tapi jumlahnya memang besar. Tapi berlaku penurunan. Okey. Cuba tengok yang ni. Nampak tak? Meningkat. Meningkat, betul. Okey, meningkat kan? Okey. Kenapa peningkatan berlaku? Orang kata injection drug user je. Tapi sebenarnya faktor apa? Faktor homoseks. Dan juga biseksual, gay, lesbian dan sebagainya. Itu merupakan faktor walaupun berada di tempat kedua, tetapi dari sudut statistiknya ia meningkat. Jadi perkara tersebut bila you olah, bila you analisis, orang akan menarik ni. Kita tak tahu pun isu ni. Kita tak tahu. Setahu kita IDU je yang mati selalu tinggi. Memang IDU selalu tinggi, tetapi dari sudut penurunannya berlaku. Walaupun di pada tempat yang masih lagi statistik keseluruhan masih lagi tinggi, tapi dari sudut penurunannya berlaku. Tapi kalau tengok pada bisex, gay, transgender, lesbian dan sebagainya, dia berlaku semakin tinggi. Jadi perkara-perkara ni you cuba olah. You mention dalam you punya pidato. Sebab tu you pandai bagaimana nak mengolah data tu. Okay, jadi bila you mention berkaitan dengan sebenarnya, kita melihat satu perkara yang silap. Cuba lihat pada data berkaitan bias. Okay, perkara tersebut. Okay, jadi itu yang akan memberi satu hakim kata, tak pernah dengar ni. Kita pun tak teliti perkara ni ataupun tak tahu ni. Jadi perkara tersebut yang memberi satu daya penarik untuk you, memberi satu kepada ataupun memberi satu minat kepada audien dan juga itu maksud kata mengolah data tu. Okey, boleh faham okey, olah tu maksud dah last slide. Okey, slide yang last. Okey, jadi saya itulah yang saya cuba nak sebenarnya dah sampai 42 minit dah lebih dah. Okey, sorry Okey, jadi saya sampai kat sini. Jadi satu perkara lagi. Okey, saya sebenarnya nak masukkan cara penulisan. Ingat tak yang saya maklum cara penulisan pidato tu? Saya dah minggu lepas saya dah pancarkan. Nampak tak? Okey, jadi bila saya nak masuk dalam sistem e-pembelajaran saya, dia tak boleh. Dia macam saya tekan dia. Jadi saya kena maklum balik kat UMT kenapa. Tapi ada masalah. Tapi saya akan cuba saya akan hantar dalam WhatsApp group. Okey, satu ialah berkaitan dengan cara penulisan pidato, rangka tu, dan juga
tugasan kedua. Sepatutnya saya boleh masuk dah tapi tak boleh. Tugasan kedua tu secara umum kita dah tahu dah apa yang perlu apa semua kan yang Maria dah buat ni. Organize pidato dan sebagainya. Okay, cuma saya nak masukkan secara inilah secara tulis word. Okey, panduan. Okey, sebagai panduan. Okey, saya rasa yang tu saja. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua, Aisyah, Najiha, Hakimi, Azhar dan juga Azira sebab sanggup tunggu sampai 4-3 minit. Okay, walaupun dah lebih 3 minit, jadi saya mohon maaf. Okey, jadi insyaAllah kalau ada beberapa perkara nanti Aisyah akan meeting. Jadi meeting tu seperti saya maklum perlu ada minit mesyuarat dan juga rekod. Okay, cuba rekodkan. Okay, cuba rekod. Okay, untuk sebagai satu evidence untuk mengatakan bahawa sebab tu saya bagi semua contoh gitu. Okey, sebab ada orang dia akan argue. Apa ramai kelas Dr. Zulkifli pidato ni amat yalah sebab saya ada bukti. Contoh begitu. Sebab tu pentingnya bukti-bukti tu untuk saya support you. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih pada anda semua sebab rela menunggu sampai 4 minit. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan jumpa seperti biasa. Okey, jadi saya tamatkan kelas dengan tasbih kifarah dan wal asbah dan musbah. Okey, terima kasih semua ya. Okey, assalamualaikum. Doktor, jadi post